Hello guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Hakim News. Pada kali ini saya akan menceritakan seorang penggusti yang diberi gelaran The Game Triple H. Nantikan cerita daripada saya selepas ini. Baik, intro. Triple H mula debut di WWF sekitar tahun 1995. Pada waktu itu beliau membawa gimmick sebagai seorang pahlawan klasik, dengan pakaiannya yang penuh style ala-ala pahlawan klasik pada waktu itu pada tahun 1995. Dan kejuaraan pertama Triple H dimenangi pada 1996, iaitu beliau berjaya menumpaskan penggusti legenda yang bernama Marc Mero di dalam satu perlawanan, dan di situ Triple H berjaya mengalahkan Marc Mero untuk kejuaraan pertamanya, iaitu di Intercontinental Championship. Baik, bagi kejuaraan kedua Triple H berjaya memenangi European Championship dengan mengalahkan Shawn Michaels di satu acara Raw pada ketika itu. Triple H telah dibantu oleh China untuk memenangi perlawanan tersebut, dan Triple H berjaya menambah koleksi championshipnya dan memenangi European Champion. Dan pada tahun-tahun berikutnya Triple H terus mendominasikan dirinya, membuktikan beliau adalah seorang penggusti yang sangat hebat di era WWF. Baik, sekitar tahun 1997 Triple H telah menubuhkan satu stable yang sangat hebat, iaitu yang diberi nama The Generation X. The Generation X mula ditubuhkan pada sekitar tahun 1997 yang dianggotai oleh Shawn Michaels, Billy Gunn, X-Pac dan China pada waktu itu. Stable ini dikatakan sangat mantap pada ketika itu dan digulungi oleh stable-stable lain, dan beliau berjaya membawa The Generation X dan menaikkan nama penggusti-penggustinya. Dan siapa tak tahu, Triple H dan Shawn Michaels merupakan tag team yang sangat serasi, dan mereka berjaya membawa nama DX sehinggalah pada tahun 1999 mereka telah berpecah dan membawa diri sebagai penggusti solo masing-masing, di mana Triple H telah fokus kepada kejuaraan utama syarikat itu, iaitu World Wrestling Federation Championship. Dan kejuaraan pertama Triple H dimenangi pada 1999 pada waktu itu, kejuaraan pertama World Wrestling Federation Championship. Dan Triple H berjaya memenangi tali pinggang pertama tersebut, dan beliau berjaya membuktikan beliau pun layak untuk bergelar main event di syarikat WWF. Baik, sekitar tahun 2002 Triple H telah diberikan gelaran kejuaraan World Heavyweight Champion daripada Eric Bischoff, dan beliau dinobatkan sebagai juara pertama World Heavyweight Champion, dan beliau telah ditentang oleh pelbagai penggusti hebat pada ketika itu, dan penggusti yang telah mencabarnya iaitu Booker T, Rob Van Dam, tidak asing lagi Shawn Michaels, iaitu rakan baiknya juga, Chris Benoit dan Goldberg, dan juga rakannya sendiri iaitu Randy Orton. Baik, mengikut sejarah,
Triple H telah menubuhkan satu stable di mana dianggotai oleh Ric Flair, Randy Orton dan Batista. Dan stable berikut diberi nama The Evolution. The Evolution telah mendominasikan nama stable itu, dan pada Armageddon pada tahun 2003, stable berikut telah berjaya, anggotanya telah berjaya memenangi Triple H sebagai World Heavyweight Champion, Randy Orton sebagai Intercontinental Champion, dan Batista and Ric Flair telah berjaya memenangi World Tag Team Championship tersebut. Namun stable ini tidak lama dan telah berpecah pada tahun sekitar 2004 dan 2005, di mana Triple H telah membelot Randy Orton dan mereka telah bertarung di acara Unforgiven pada tahun 2004, dan Triple H telah berjaya memenangi perlawanan tersebut dan berjaya merangkul World Heavyweight Champion. Dan di mana pada 2005 Triple H telah bertarung dengan Batista, di mana Batista selaku juara Royal Rumble pada tahun itu dan mencabar Triple H untuk kejuaraan utama, dan perlawanan itu pun terjadi di mana Batista berjaya menewaskan Triple H dan dinobatkan sebagai juara World Heavyweight Champion yang baru ketika era 2005. Baik, pada penghujung tahun 2005, Triple H telah membelot Ric Flair dengan membelasahnya dan serta mencabar Ric Flair untuk kejuaraan Intercontinental Champion pada waktu itu, dan mereka pun telah bertarung sesama sendiri, dan di mana pasukan Evolution sudah tiada erti lagi pada waktu itu dan mereka telah berpecah sehinggalah mereka ditemukan kembali pada tahun 2013-2014, iaitu sewaktu mereka menentang The Shield pada acara Extreme Rules dan Payback pada 2014. Baik, pada 2012 Triple H telah bertarung dengan Undertaker dengan sangat hebat di acara WrestleMania 28, di mana perlawanan Hell in a Cell match telah menyaksikan perlawanan epik di antara Triple H dan Undertaker, dan perlawanan mereka sangatlah hebat dan Triple H tewas pada perlawanan tersebut, dan perlawanan itu adalah sangat dibanggakan oleh Triple H, dan penonton-penonton sangat menyukai perlawanan tersebut, di mana Triple H membuktikan beliau mampu bergusting yang sangat hebat dengan The Undertaker meskipun beliau tewas, di mana mereka telah menunjukkan tanda respect di antara mereka sebagai pengusti profesional pada WrestleMania 28. Baik, sekitar 2013 Triple H telah dilantik sebagai COO di syarikat WWE, dan sehinggalah pada 2015-2016 beliau telah diberi kepercayaan untuk take over NXT sehinggalah kini, dan beliau telah menaikkan nama-nama bintang NXT pada sekitar 2016 dan sehingga kini, dan Triple H berjaya menaikkan rating Wednesday Night NXT, di mana NXT telah berjaya setaraf dengan Raw dan SmackDown. Dan siapa sangka mungkin suatu hari nanti Triple H akan menjadi chairman di WWE menggantikan Vince McMahon. Mari kita saksikan apa yang berlaku selepas ini. Baik, itu saja perkongsian saya pada kali ini, cerita tentang Triple H, info ringkas daripada beliau. Anda kata ada silap information, bolehlah tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.